Ku bersamamu tidak sempurna, walau apapun kita tetap akan bersama. Hariku lebih indah apabila kau ada, ku menunggu kau. Dah, Wak. Jom makan. Tangan saya tak boleh bergerak lah, awak. Saya rasa awak kena suapkan saya. Mengadanya, Wak. Buat kerja sikit je pun. Sakitlah aku. Betul. Tangan saya kebar-kebar. Saya tak tipu. Tak boleh bergerak tau. Tak boleh buat apa lah, awak. Tangan saya tak boleh bergerak ni. Itu dia sedutan drama 30 pesanan suara. Agaknya banyak pesanan yang dipesan oleh sang isteri. Sebab kita dapat lihat tadi suaminya ke hulu ke hilir, ke hulu ke hilir. Tak habis-habis buat kerja rumah segini. Pening juga. Tapi ialah jangan berkira, jangan berkira. Okey, baik. Kita bersama dengan 3 orang tetamu. 2 di studio dan seorang lagi sudah pun terhubung dalam talian. Baik, di studio kita bersama dengan Didi Alias ataupun lebih mesra dipanggil Mami Didi Alias. Sihat, Mami? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sentiasa orang kata vibrant. Dia bawa mood dan tenaga yang cukup positif. Dan di sebelahnya Syira, kita bersama dengan Dr. Tengku Ismadi yang sentiasa segak, kacak. Hari ini tak pakai baju Melayu, Doktor? Hari ini takut nanti orang rumah marah. Netizen marah. Netizen marah follower. Baik. Dan dalam talian kita bersama dengan Achong. Achong Sweet Child. Hai Achong. Assalamualaikum. Achong sihat, Achong? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baik. Tadi saya kata Achong Sweet Child. Mami kata dia tak sweet. Tak berapa sweet katanya. Achong sweet child. Hari ini kita buktikan yang Achong suami yang Sangat sweet. Ya. Achong dengar ya? Masih sweet lagi. Masih sweet lagi katanya. Masih sweet lagi. Okey, alright, baik. Bagi kita membuka topik perbincangan kita pada hari Jumaat ini, jangan berkira dengan pasangan. Bercakap mengenai berkira ini bukan saja dari segi kewangan, tapi juga mungkin dari segi masa, dari segi tanggungjawab. Banyaklah perangai berkira. Kalau dapat saya mulakan dengan Dr. Tengku Ismadi terlebih dahulu. Dalam konteks rumah tangga, hubungan suami isteri, apa yang boleh kita anggap kita ni berkira dengan pasangan kita? Silakan. Baik, topik yang nampak macam santai, tetapi itulah realiti dalam kehidupan kita bila berumah tangga, ada pasangan kan. Sebab bukannya semua orang bermurah hati ataupun ringan tulang, ya. Ada sesetengah orang ni daripada dulu lagi jenis kedekut. Ada sesetengah orang daripada dulu jenis berat, susah nak buat kerja. Jadi oleh sebab itu ini yang menimbulkan isu bila dia mula berumah tangga. Dia bawa tabiat lama, ya, kadang-kadang tabiat waktu dia anak-anak dulu, remaja dulu, bujang dulu, dibawa dalam alam perkahwinan tanpa dia sedar bahawa bila kita sudah berumah tangga, banyak perkara yang kita kena bertolak ansur, kena memahami, saling bantu-membantu. Itu yang timbulnya kebahagiaan, keharmonian, kasih sayang, keseronokan. Jadi berumah tangga kan dia saling melengkapi. Jadi bila saling melengkapi, janganlah kedekut nak berbelanja untuk pasangan dan jangan pula kita kedekut tenaga, kedekut masa dan sebagainya. Cuma dia kena timbal baliklah. Kita janganlah tengok hanya suami saja yang kena jangan kedekut ataupun jangan berkira. Tetapi dalam masa yang sama, isteri pun tak boleh juga. Isteri pun jangan berkira juga. Contoh misalnya hari ini, ramai suami-suami kerana pendapatan keluarga tu tak cukup, maka dia benarkan, izinkan isteri dia, yang awak nak kerja, silakan. Awak nak ada kerjaya, silakan. Tetapi bila isteri misalnya dah berkerjaya, jangan berkira dengan suami. Kadang-kadang suami bayar rumah tak selesai, kereta nak kena tarik. Oh, dia ada duit tapi dia kata itu hal awak bukan hal saya, tak boleh juga. Jadi dua-dua kena sama-sama seimbang, ya. Tak boleh berkira pasangan, suami tak boleh berkira dengan isteri,
isteri juga tak boleh nak berkira-kira dengan suami. Biasanya orang bergurau katanya si isteri selalunya berkata yang my money is my money, your money is also my money. Tapi dari segi hukum memang betul. Dari segi hukum dari Islam memang betul. Kan duit suami adalah duit isteri juga. Tapi duit isteri memang duit isteri. Tak boleh sentuh pun. Tetapi sebab tu bila dia pegang pada hukum ini hukumnya betul, memang hukum betul, tapi janganlah berkira sangat. Sebab awak pergi kerja keluar rumah tu pun dengan izin. Dengan izin. Mungkin hari ini ramai para isteri yang sedang menonton akan memetik apa Dr. Tengku Ismadi berkata, nak beli beg ke baju 3-4 pasang bang. Dr. Tengku kata jangan berkira bang, boleh je beli. Boleh beli ni, tak masalah. Okey, baik, kita nak tanya kepada Mami sendiri. Sudah bertahun-tahun berkahwin kan Mami? Mungkin Mami boleh kongsikan. Saya suka apabila doktor berkata mungkin sewaktu kita bujang lain cara kita. Ada orang memang ringan tulang, boleh je lakukan segalanya. Betul. Ada orang memang berat sangat tulang dia, suruh buat apa-apa pun susah. Berat tulang. Berat tulang, nak sapu lantai pun memang tak boleh. Jadi Mami sendiri apabila Mami berkahwin, kita flashback sedikit. Pengubahsuaian yang Mami lakukan untuk mendapatkan keharmonian dan supaya tidak berkira dalam rumah tangga. Silakan. Dia agak panjang tapi Mami pendekkanlah. Dan untuk berkira ni sebenarnya macam doktor cakap tadilah, saya ni dengan suami dulu dia berkejaya. Maksudnya dia adalah bekas pemain bola sepak yang setiap bulan dia ada gaji. Betul. So saya ni memang freelance lah sampai bila-bila. Ya, sampailah macam tu kan. So dulu dia selalu menyokong saya dan membantu saya untuk orang kata duit belanja harian, duit dapur, anak-anak semua. So lepas pada dia dah bersara untuk tidak terus bermain bola, so dia buat keputusan untuk menjaga Mami pula, to manage me. Pasal sebelum ni ada orang lain yang manage, tapi sekarang macam senanglah, you tak ada buat apa kan, orang kata kau ni makan gaji buta je, aku boleh biar awak hidup lah. So kita fikir benda tu, kita tak nak, kadang masyarakat kita macam tu, lelaki kau buat apa? Duduk je kat situ, kau boleh biar awak hidup ke? So Mami tak nak, so kata it's better you manage I, tiap-tiap bulan berapa I punya ni, okey gaji you sekian. Maknanya tiap-tiap bulan ni, pasal dia dulu kerja tetap, dia ada EPF ada apa, kita tersambung je. So ini gaji you potong terus sekali apa semua dah siap. So kalau berkira pun contoh dari segi okey dia dah ada gaji dia dah selesaikan tanggungjawab dia. Kalau dia nak shopping terpulang pada dia, tapi kalau ada lebih yang ada lebih yang jom kita pergi shopping. So kita sebagai dekat luar Mami sebagai bos lah. Tapi kat rumah dia lah bos aku. So Mami ada lebih yang jom lah yang I belikan you. Tak cakap pun, kita surprisekan dia pasal tengok dia pun kerja, bini dia pula tak kata nak duduk diam. Sibuk. So itulah dia, orang kata pembahagian kita orang tak berkira tu sampailah sekarang. Tapi dulu masa dalam keadaan dia hanya ada balance RM5 pun, dia tetap tak berkira, nah tak apa nah, you pergi beli. Tak apa, I tak ada pun tak apa. So daripada situ. Tapi sekarang ni susah. Sekarang kita nampak yang tak bahagian-bahagian moden ni lah. Dulu zaman-zaman kita tak nak fikir macam, alah tak yalah kau tak boleh fikir. Tapi sekarang ni macam contoh, tak apa, bini dia ni, laki dia tidur kat rumah. Ada. Bukan kata drama atau pelakon pun tak ada. Perempuan tengah sibuk mengejarkan apa dia nak untuk keluarga, lelaki dia tidur. Tak buat apa. Tak buat apa. Kadang-kadang yang menyakitkan hati, kadang anak tak sihat pergi klinik pun dia macam tak reti. Tak bolehlah sampai ke tahap tu. Pasal dia tahu bini dia mampu buat. Tapi jangan berkira sampai ke tahap tu. Benda-benda tu kena share. Kan? Maksudnya aku apa yang bini rasa macam kau nampak dah bini kau buat semua kerja. Takkanlah sampai macam buang sampah pun kau semua nak kekek bini kau nak pergi buang sampah pun berat tu. Takkan kau tak boleh bantu. Sikit je kat rumah tu kan. Berkira tak boleh. Betul tak boleh. Nak bahagia ke rumah tangga, buat sama-sama. Kalau tak mampu yang ni, jeritkan je lelaki. Kalau lelaki tak tolong. Jeritkan bini dia. Benda simple. Ini yang jadikan benda yang kecil, satu je main perkara. Jangan dilibatkan media sosial. Sekarang, dulu tak ada kisah. Dulu tak ada siapa tahu aku cerai ke, aku dah kena marah dengan lelaki ke, tak tahu. Tapi sekarang ni pasal sampah, pasal nak begini pun dah luar sikit. Luar sikit. Satu dunia tahu. Besar dia membara habis. Tapi itulah perkahwinan satu komitmen. Walaupun benda tu mungkin nampak seperti sesuatu tugasan yang kecil, remeh, tapi tidak harus kita berkira walaupun berkaitan dengan siapa nak buang sampah hari ini. Betul. Dan jangan ambil kesempatan juga dengan kebaikan kita punya pasangan. Okey, baik. Acong, Assalamualaikum. Dengar kami kan tadi? Dengar. Alhamdulillah. Okey, baik. Macam Acong sendiri, kalau kita cerita dari segi perbelanjaan, mungkin perbelanjaan dapur, perbelanjaan pergi percutian dan sebagainya, macam mana bahagikan ataupun cari titik tengah dengan isteri tu? Macam saya, kalau macam tadi yang awak cakap perbelanjaan dapur, perbelanjaan pergi bercuti semua tu,
kebanyakannya memang saya yang sediakan. Sebab saya ni jenis kalau bak kata Awi dulu, Awi Wing, saya kata I'm a lover not a fighter. Itu pun saya juga. Macam saya tak sampai hati nak minta orang rumah saya. Benda-benda macam itu. Saya tak sampai hati sebab untuk saya dia dah jaga saya makan, minum, dia dah jaga jadual kerja saya, itu pun dah memadai untuk saya. Cukup tu untuk saya. Okey, dan mungkin Mami sekarang ni dah lah kita sahkan dia sweet lah kan? Dah sweet. Ada kat TV dia tak sweet. Bagi tiba tapi dia mantri. Saya cuba, Aco. Saya cuba membantu sampai dua-dua sama kembang dah sekarang aku tengok dia punya sweet tu. Nampak? Sampai kembang Bahagia, dia tanda jaga bahagia tu. Bahagia betul. Apa dia, Aco? Tak dengar tadi. Sampai kembang dia jaga. Orang rumah jaga sampai kembang. Itulah Alhamdulillah. Bagus. Tapi kan Acong, Mami dan juga doktor, kita bila bercakap mengenai perkahwinan, semua orang memulakan orang kata journey perkahwinan ini. Tidak ada sesiapa yang inginkannya runtuh ataupun sebagainya. Semua orang nak bahagia, nak bersama dan sebagainya. Tetapi dalam pada masa yang sama, kalau kita lihat aspek perkahwinan ni, ada kalanya mungkin kita ada down moment kita lah kan. Ada orang mungkin pada masa mereka berkahwin, dua-duanya tengah bekerja, dua-duanya tengah berusaha, gaji pun dua-dua lengkap lah kan katanya. Tapi mungkin kita boleh ambil contoh sewaktu COVID-19 lah kan. Ada orang mungkin kehilangan pekerjaan. Betul. Kan? Jadi rumah tangga mereka bergantung kepada seorang sahaja yang membawa pulang gaji. Ataupun ada dalam kalangan mereka mungkin pasangan ada masalah kesihatan. Dan mungkin ini juga saya nak tanya kepada doktor. Dalam situasi sebegini, mungkin ada orang boleh terima sahaja pasangan mereka kan. Tapi ada orang akan berkira, saya seorang je yang cari duit, awak tak buat apa-apa. Dan doktor sendiri ada pengalaman hidup yang mungkin boleh dikongsikan. Okey, memanglah apa ni kalau kita tengok dari segi perkahwinan. Bila kita akad nikah, kita terima pasangan, kita kena terima dia dengan seadanya, kelebihan dia, kekurangan dia, kita kena terima segalanya. Dan kita juga kena faham bahawa perkahwinan ini adalah satu perjalanan yang sangat panjang. Dan kita tidak tahu apakah yang akan berlaku di masa hadapan. Kita boleh merancang, tetapi Tuhan juga merancang dan perancangan Allah itu lebih baik. Jadi oleh sebab itu kadang-kadang kita ingat, kita akan bahagia sampai ke selama-lama. Tapi akan ada cabaran-cabaran. Macam contoh tadi pertama, cabaran dari segi keuangan misalnya. Yang mana tiba-tiba ada yang hilang pekerjaan. Maka secara tak langsung, kalau kita tengok statistik penceraian, duit adalah antara salah satu punca kepada penceraian. Betul. Jadi sebab itu kadang-kadang bila pasangan berkira, kadang-kadang bukan berkira itu kerana kedekut. Tetapi berkira itu, terutama kalau suami, saya sebagai suami, bila saya berkira, sebab kita lihat bajet bukan untuk hari ini saja, tetapi sekurang-kurang untuk 6 bulan. Supaya kita boleh tampung segala kos-kos kita. Betul. Tetapi sebab itu kita kena terangkan kepada pasangan kita bahawa kita tak boleh berbelanja lebih bulan ini sebab kita belum tentu lagi akan dapat income bulan depan dan kita nak bertahan selama beberapa bulan yang akan datang. Jadi komunikasi itu penting, itu satu. Dan ada juga cabaran macam tadi Sugi kata, iaitu tiba-tiba masalah kesihatan. Saya sendiri sebenarnya ada pengalaman yang mana dulu isteri bisnes, bekerja, income lebat, dan bisnes menjadi dan sebagainya, tiba-tiba diuji. Yang mana isteri diuji, yang mana dia lumpuh separuh badan, hampir 2 tahun. Dan saya telah buat keputusan untuk tidak menjalankan apa juga aktiviti latihan, training apa semua sebab kita dah ada sedikit duit simpanan untuk memberikan fokus kepada dia. Akan fokus kepada dia. Memang semua kita yang dukung dia, nak pergi ke bilik air lah, nak mandikan dia, semua kita bantu semua kan. Dan hanya orang yang mengalaminya saja yang tahu betapa sebenarnya sukarnya saat itu. Jadi kalau kita nak berkira hanya kerana ketika isteri awak cantik, ketika isteri awak sihat, ketika isteri awak berduit, pasangan awak berduit, masa itulah awak sayang dia. Bermakna sayang tu dia tak datang betul-betul tulus daripada hati nurani yang dalam. Makna sayang tu kerana orang itu ada sesuatu. Tetapi kalau sayang itu datang daripada hati nurani yang sangat dalam, tak kisah apa pun kita sanggup terima, kita sanggup berkorban, malah kita sanggup kalau kata nak meninggal dunia biar kita meninggal sama-sama lah. Macam tu. Itu baru betul pasangan yang tak berkira-kira dari segi masa, dari segi tenaga, dari segi wang ringgit, dari segi kasih sayang.
dengan pasangannya. Ini yang akan membawa kebahagiaan. Hebatlah doktor. Ini yang dikatakan unconditional love lah doktor. Cinta tanpa syarat dan Ya, juga sempadan. Baik, sebelum kita ke Mami, saya ada satu lagi soalan untuk doktor. Kita lihat sekarang ini menjadi trend anak muda, terutamanya pasangan muda. Mereka ni berdebat terutamanya dekat Twitter, dekat Instagram, dekat Facebook. Bukan pasangan muda saya belum terlibat lagi. Mereka ni berdebat siapa yang nak keluar duit. Katanya terutamanya bagi pasangan suami isteri yang berkejaya, bil nak kena bahagi dua, rumah sewa nak kena bahagi dua, bayar belanja dapur nak kena bahagi dua. Adakah ini situasi yang sihat sebenarnya? Tak sihat. Sebab apa? Kalau kita sebagai suami, maruah kita sebagai suami, tanggungjawab kita sebagai suami adalah menyediakan tempat tinggal, makan, minum, pakaian untuk anak-anak dan isteri kita. Jadi itu tanggungjawab kita sebagai suami tau. Malulah minta duit orang rumah untuk benda-benda macam tu. Di mana kedudukan awak sebagai suami kan? Jadi kalau kita kena lipat gandakan kerja, lipat gandakanlah. Kan jangan minta duit isteri kecuali kita dah buat segala-galanya, tiba-tiba adalah tempat hari yang terkurang, yang tak cukup. Yang itu kita minta isteri jangan berkira-kira tu. Tapi bukan jangan berkira-kira. Okey, dengar ni, Dr. Tun Rasmadi cakap, jangan berkira-kira, mulai hari ni kita bagi dua. Bukan begitu. Baik. Dan kita ada pelbagai komen di Facebook. Mungkin saya boleh bacakan satu daripada Dewi Baringbing. Awak. Dalam perkahwinan, lebih best, lebih happy bila sama-sama saling toleran. Dalam pekerjaan, tak kisahlah apa-apa sahaja sebab suami atau isteri memiliki kepenatan masing-masing. So tak perlu membandingkan mana yang lagi penat, nanti takkan jumpa jalan pulangnya, jalan penyelesaiannya. Maksud saya gurau je. Okey, terima kasih Dewi. Ni yang saya nak tanya kepada Mami juga. Saya suka bila Dewi mengatakannya masing-masing penat, betul? Tapi bila balik rumah tu kena ingat tanggungjawab tu pun kita harus selesaikan. Jadi kalau di rumah Mami sendiri, bagaimana anda berdua mencari titik tengah seperti yang Syira tanyakan doktor tadi? Okey, macam Mami, kita di luar saya adalah selebriti, saya adalah milik masyarakat, saya bertugas. Dia pun sama bertugas. Maksud dia menjaga Mami. Betul. Maknanya masing-masing penat. Dua penat, dia penat. Tapi Mami ni pula manusia tak kerti penat. Macam dia balik rumah, dia rehat. Adik suami rehat pasal dia tahu time untuk rehat. Okay. Dia nak tengok dia punya bola ke, dia nak tengok apa, okey, fine. Tak kacau lah bila tak kacau. nak tengok bola. So macam Mami balik pula, aku dah kena siapkan kalau kata balik siang, makan malam pula. Okey. Lepas tu tengok baju, baju tak basuh lagi. Habis dah baju, basuh baju, lepas tu anak lagi. Mami ada anak kecil tu. So benda tu rutin seperti biasa. Aku buatlah tanpa berkira, tanpa apa. Kadang kalau kata macam ada benda yang nak minta tolong yang alamak, tolong ambilkan air serai kat bawah ataupun ambil daun kunyit pasal Mami ni tanam sendiri dekat bawah. Yang tolong yang itu je. So kalau kata you tak boleh, tak boleh, tak masak. Tak boleh tak masak. Tapi benda tu tak adalah kita kata nak menentu-lentu mak, tak ada. Kita just bergurau bagi macam kita tahu dia penat tapi kita minta tolong dia dengan ada cara yang orang kata sweet-sweet konon. Ada caranya lah. So benda tu ada kerja kita. So Mami tidak akan berkira, maksudnya dah benda tu tanggungjawab Mami. Walaupun nak macam mana pun, kadang 3 pagi balik dengan bulu mata aku tebal, tiba-tiba nak masuk masak. Aku masak. So benda tu kalau kita berkira, takkan tak bahagialah hidup kita. Maknanya benda tu jadi macam ni, betul tak kan? Fikir tak ada kau lah Grab ke, kau lah apa benda ke nak makan turun Mami ke. No. Macam Mami, saya adalah ibu yang saya tak pernah berkira dengan anak-anak. What you want, I cook for you. Walaupun dalam diri saya sebenarnya saya sangat penat. Tapi saya nak puaskan hati anak-anak dan juga keluarga. Tapi seronok sebenarnya bila kita masak. Betul. Tengok anak makan licin. Rasa lega. Ya Allah, puas hati ya. Betul. Macam tak kisahlah telur goreng kicap pun dia makan. Habis pun rasa macam ya Allah, lega aku macam tu. Okey, baik, itu cerita yang kita dengar daripada Mami. Kita nak tanya daripada Achong sendiri. Kalau bercakap mengenai pembahagian masa, pembahagian tugas, macam mana Achong dengan isteri cari kesefahaman tu? Okey, untuk saya kalau saya keluar bekerja, rumah saya akan ikut saya sebab dia manage saya. So bila time waktu saya bekerja tu, kadang-kadang ada benda dia cakap tu kita tak memberi konsentrasi yang sepenuhnya sebab kita more tu tempat kerja kita dengan kita punya aktif, dengan kita punya show lah benda semua tu. Tapi pembahagian masa tu bila sampai kat rumah, saya akan, kalau boleh saya akan macam orang kata apa, patah balik macam-macam yang tadi cakap apa tadi yang pasal ni. So saya get back balik apa yang dia cuba sampaikan yang saya awal-awal tadi saya tak bagi konsentrasi sangat. So bila kat rumah tu saya banyak
banyak apa benda masalah yang dia akan cerita, saya akan dengar. So benda tu, pembahagian tu kat luar saya punya kerja, boleh sampai kat rumah, saya akan dengar pula apa masalah dia. Okey. So tu banyak bagi masa benda tu. Faham. Maksudnya Acong berkata yang komunikasi dengan cara yang betul sangatlah penting. Kita harus menjadi pendengar yang betul. Kan? Biasanya kita meluahkan, tapi harus juga kita dengarkan apa pasangan kita cakap. Betul tak Acong? Betul. Okay. Saya dah lulus dah topik hikayat perkahwinan ni. Dah boleh dah. Tapi doktor, ada orang yang berkira bab nak isi minyak. Kereta pun dia berkira. Alah, awak guna kereta saya. Minyak awak tak Make sure full ya. Patut ambil full, balik full. Betul. Saya pula isteri paling suka kalau saya bawa kereta dia. Kenapa? Balik garanti tangki penuh. Wow, alhamdulillah. Beruntung isteri. Itu yang saya nak tanya doktor. Mungkin kita rasa benda tu remeh, tapi ada orang mungkin berpendapat yang kalau saya tak berkira, kita akan terlalu boros. Jadi kata kuncinya nak berjimat cermatlah juga. Dia tengoklah kalau kata setakat minyak apa borosnya. Itu benda yang memang harian pakai kan. Yang boros ni misalnya, okey kita tahu pendapatan kita berapa, tetapi tiba-tiba pasangan kita minta kita beli sesuatu yang belum menjadi keperluan. Kan, tetapi ia hanya satu kehendak ataupun kemahuan. Hanya kerana ni musim nak raya ni, maka ada sale jualan 70%, maka nak beli. Sedangkan duit bajet tak cukup. Kalau duitnya lebih, tak apa, rebutlah peluang yang diskaun 60%, 70% tu, sebab beli sekarang lebih baik daripada beli di masa akan datang. Tetapi kena hati-hati juga. Kita ni perayaan banyak sepanjang tahun. Sepanjang tahun sales 70%. Kan? Jadi oleh sebab itu, kita berkira sebab apa? Sebab kita tengok kepada bajet, tengok kepada pendapatan, ukur baju di badan kita sendiri. Kita tak nak nanti kerana kita tak berkira, akhirnya kita berhutang. Kan, pakai kad kredit tanpa sempadan, tanpa batasan, dan kemudian kita juga yang menanggung nak bayar dan sebagainya. Dan akhirnya yang disebabkan berlaku satu pergaduhan, perbalahan. Berbalahan saja kalau setakat masa muka tak apa, tetapi boleh berlaku sampai kepada tahap penceraian. Ini yang kita tak nak. Baik. Itu yang cuba kita elakkan. Okey, baik Acong. Okey Acong, kita nak tanya, kita sekarang ni dah di bulan Ramadan, lagi 3 minggu kita nak raya. Kita sedia maklum, nafkah suami mungkin menyediakan tempat tinggal, makan minum dan juga pakaian yang secukupnya. Tapi untuk keperluan raya ni pula, macam mana perbelanjaan Acong dan juga keluarga? Okey, saya alhamdulillah sebelum puasa lagi, saya dah selesaikan barang-barang raya untuk isteri saya, untuk anak saya. So sekarang ni saya tinggal untuk bekerja untuk pendapatan untuk teruskan live kita lah. Ada pula baju raya, apa benda perbelanjaan raya semua saya dah settlekan awal dah. Wah, bagusnya alhamdulillah. Okey. Baik. Sangat orang kata pre-planning dia sangat bagus Acong. Dan kalau mami sendiri macam mana? Macam Mami untuk raya ni lambat sikit lah. Pasal Mami tengah fokus dengan event Mami. So mungkin pasal Mami punya event seminggu sebelum raya. So lepas tu baru kita akan shopping lah. Tapi sambil-sambil tu kita beli sikit-sikit lah. Pasal anak-anak dah besar. Betul. Masa event tak ada shopping ya? Masa event tu tak ada shopping. Anak-anak beli sendiri. Masa event tak payah shopping. Aku sendiri yang pakai baju ni. Dan usahawan semua kan. Pasal macam anak-anak semua dah besar. Yang ada kecil 9 tahun. So Mami bagi duit, so korang pandailah shopping sendiri. Betul. Macam Mami fokus pada suami dan juga anak kecil dia. Yang lain semua dia orang sendiri. Tapi bukankah yang besar tu dah boleh shopping sendiri? Ke Mami juga yang akan pilihkan? Tak, memang Mami bagi duit. Bagi you duit, you shopping sendiri. Kalau suruh dia bawa Mami, aku tak sanggup. Kita orang dapat tak duit Mami? InsyaAllah boleh datang event. Datang event itu syaratnya. Bersyarat. Pasal tapi anak lelaki ni susah sikit. Anak lelaki ni kalau nak shopping yang besar tu lah. That's why kita bagi terus duit kat diorang. Pasal kalau ikut diorang hanya nak pilih seluar saja, dia makan setengah hari. Saya tak apa, better kau pergi shopping sendiri, tak payah bawa Mami lah. Bila aku muntah kat situ sekarang, baik aku duduk kat rumah aja. Okey, baik. Kita dah pun sampai sebenarnya di penghujung perbincangan kita, dan mungkin saya nak dapatkan sedikit rumusan daripada doktor dahululah. Ya, doktor. Betul kita tidak mahu berkira bersama dengan pasangan, tapi mungkin doktor ada tips bagi mereka yang kekeliruan lah antara nak berkira dengan berjimat cermat ni. Dia macam ni lah. Kalau kita ni hari Jumaat ni, kalau kita ambil apa pesan Nabi SAW, iaitu orang mukmin yang sempurna imannya. Yang sempurna atau imannya, yang pertama ialah yang baik akhlak dia dan berbuat baik dengan keluarganya.
Baru sempurna imannya. Jadi kalau kita ni okey, kita orang baik, nampak baik, tapi dengan ahli keluarga kita tak berbuat baik, belum sempurna lagi. Jadi oleh sebab itu bila kita kata antara nak berjimat dengan antara kita nak memberi, kita kena ambil jalan tengah. Kita kena ambil jalan tengah. Janganlah sampai ni nak raya pun berkira juga. Sampaikan baju raya tak ada nak berkira. Kita kena cari jalan untuk kita ada bajet, tak banyak walaupun sedikit, sekurang-kurangnya anak-anak kalau dah tak ada duit sangat, dapat sepasang seorang baju Melayu yang baru pun dia dah gembira dah. Dia pakai daripada pagi sampai ke petang. Kadang-kadang esok disarung lagi. Kan? Janji ada yang baru. Sebab Nabi memang suruh cari baju yang baru. Kalau tak baju yang baru pun, baju yang terbaik yang ada dalam almari. Okey, baik. Mami pula sikit sahaja. Apa yang boleh Mami konkludkan mengenai topik kita? Senang je. Maknanya kena ada sefahaman lah. You all kena ada sefahaman di antara suami dan isteri dan juga satu family. Tak kira lah mak bapak ke mentua ke, benda tu jangan disimpan. Orang kata jangan disimpan, make it as a friend. Hidup ni kena ceria, kena tenang. Tapi kalau tak nak tenang juga, tak tahu lakukan, dia tetap macam tu. Tapi sebelum tu mesti ada cakap dengan penerbit dah, I nak jemput semua orang satu Malaysia ni sekali lagi. Wow. You all dah shopping raya belum? Belum lagi. Okey. Kalau semua tak shopping raya lagi, saya nak jemput semua orang kat Malaysia ni dan peminat saya untuk pergi ke Stylo Fest Mega Raya pada 14 hingga 17 April ni. 73 jam tak berhenti. Baik. Terima kasih, Mami. Ada menarik kat situ. You all jumpa Mami dengan 60 artis. Terima kasih, Mami. Okey. Acong yang cukup sweet. Mungkin Acong ada apa-apa tips lah bagi mereka yang sedang nonton ni. Secara ringkasnya, Acong. Okey, secara ringkas, saya setuju dengan Mami Didi ni ayat tadi. Cuba memahami hati budi masing-masing dan insya-Allah berkira dan juga orang kata kedekut tu takkan ada dalam satu keluarga tu. Insya-Allah kena faham benda tu. Okey, baik. Okey, terima kasih sekali lagi kita nak ucapkan kepada Dr. Tengku Ismadi, kepada Mami dan juga kepada Acong atas kerjasama dengan perbincangan kita pada hari ini. Dari sudut kewangannya, saya rasa ukur baju di badan sendiri. Betul. Dan kalau dari sudut tugasan dan komunikasi, anda perlulah dapatkan sistem dan rutin anda bersama dengan pasangan anda. Jadi janganlah berkira sangat. Betul. Wanita hari ini nak berhenti berehat seketika. Jadi anda jangan ke mana-mana.